Kita mulakan tazkirah pada petang ini dengan sama-sama membaca kitab ila datang Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walal kiram wassabiqun wasyabiqun Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah kerana kita dapat bersama pada petang ini untuk sesi tazkirah selepas solat zuhur insya-Allah. Jadi pada petang ini saya akan menyambung kitab itu, kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab tazkirah ataupun peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang telah mati dan juga urusan akhirat yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Baik. Disimakkan daripada Abu Hurairah. Muslim an Abu Hurairah, daripada Imam Muslim yang terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabra ummihi. Nabi SAW telah menziarahi akan kubur ibu dia. Wa abqa min haulihi, dan menangislah ia di sekitar kubur ibu dia. Faqala, maka berkatalah ia, ista'zintu rabbi ayyastaghfira laha falam yu'azzin li. Aku telah meminta izin. Nabi SAW bersabda, aku telah meminta izin kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa akan ibuku. Falam yu'azzin li, tetapi tidak dibenarkan oleh Allah Ta'ala kepadaku. Wasta'zintahu bi anna azura qabraha fa'uzina li. Maka lalu aku meminta izin kepada Allah Ta'ala supaya dibenarkan padaku untuk menziarahi akan kubur ibuku. Maka aku pun diizinkan. Kata Nabi, maka aku diizinkan. Fazuhur kubur fa innaha tazkiratul maut. Maka oleh itu naklah kamu ziarah akan kubur, kerana perbuatan menziarah kubur ini termasuk dalam perkara yang boleh mengingatkan kita kepada kematian. Jadi daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi SAW ada memohon kepada Allah Ta'ala supaya diampunkan akan dosa ibu baginda Rasulullah SAW, itulah Siti Aminah. Tetapi Allah SWT tidak mengizinkan, Allah Ta'ala tak izinkan supaya diminta keampunan kepada ibu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi meminta supaya diizinkan untuk ziarah kubur ibu dia, itulah Siti Aminah. Maka lalu diizinkan kepada Nabi SAW untuk ziarah kubur ibu baginda Rasulullah SAW. Maka oleh itu kata Nabi SAW, maka naklah kita menziarah akan kubur. Kubur di kalangan ahli keluarga kita, sama ada ibu kita ataupun ayah kita atau adik-adik kita, abang kita dan sebagainya, saudara mara kita dan sebagainya telah pun pergi meninggalkan kita. Fa innaha tazkiratul maut. Kerana dengan perbuatan menziarah kubur tadi akan mengingatkan kita kepada kematian. Kerana kita ni tidak pernah terlepas, kita tak akan terlepas daripada kematian. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata qul innal mautal ladzi tafirruna minhu.
fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat dalam surah Al-Jumu'ah. Kata oleh Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya. Qul innal mautal ladzi tafiru fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati itu pasti akan mengejar kamu. Sesungguhnya mati itu pasti akan mendapatkan kamu ataupun mengejar kamu ke mana saja kamu berada. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sifat sangat mengetahui sama ada perkara yang zahir dan juga perkara yang batin. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti besok kamu akan diberitahu, dikhabarkan terhadap apa-apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup dalam dunia dahulu. Baik, seterusnya hadis riwayat daripada Ibnu Majah dan Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tazhadu fid dunya wa tuzakkirul akhirah." Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya aku telah tegah kamu daripada menziarahi kubur. Maka oleh itu sekarang ziarahlah kubur. Maka sesungguhnya dengan ziarah kubur tadi, wa tuzahidu dunya, maka dia boleh menyebabkan kamu akan rasa zuhud ataupun rendah hati ketika hidup dalam dunia. Wa tuzakkirul akhirah, dan akan mengingatkan kamu selalu tentang akhirat. Alam kubur, sesaan kubur, kan, azab dalam di neraka besok dan sebagainya, dan juga nikmat-nikmat terdapat syurga. Jadi sikit sebanyak kan, dia akan mengingatkan kita daripada alam kematian, perkara akhirat dan sebagainya. Baik, kalau ikut pada sebelum dibolehkan ziarah kubur ini, Nabi SAW pernah melarang daripada para sahabat dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah supaya jangan ziarah kubur. Kenapa? Ada 3 sebab tuan-tuan kenapa dilarang kita ziarah kubur. Yang pertama, kerana ziarah kubur itu disebabkan ada wujudnya kesombongan ataupun keangkuhan. Disebabkan perbuatan orang-orang dahululah, orang-orang jahiliyah. Jadi kalau mereka ziarah kubur itu, mereka akan menyanjung-nyanjung si mayat. Menyanjung ataupun memuji-muji si mayat tadi di atas segala kelebihan-kelebihan yang ada pada mayat itu sebelum masa mana masih hidup kan, banyak kata jasa-jasa dia dan sebagainya. Jadi dilarang kita ziarah kubur kerana perbuatan itu akan menyebabkan orang ziarah itu menyanjung-nyanjung ataupun memuji kelebihan-kelebihan yang ada kepada semayang. Kemudian yang kedua, kita dilarang daripada ziarah kubur sebelum dibolehkan ziarah kubur itu kerana orang-orang yang ziarah kubur sebelum itu mereka meminta sesuatu kepada semayang ataupun semati. Dengan katanya, wahai si mayat, wahai si fulan bin si fulan, berilah aku rezeki, berilah aku duit, berilah aku kekayaan, berilah aku macam-macam lah. Kalau jenis yang kata yang tikam ekor atau pembeli lembu tu kan, jadi dia minta supaya mayat tadi beri dia lembu lah supaya dia boleh menang dalam kata lembu yang dibeli dan sebagainya. Jadi dia minta sesuatu tu kepada mayat, yang itu sebab boleh menyebabkan seorang itu lari akidahnya, dan juga boleh menyebabkan seorang itu malas untuk bekerja dan usaha. Sedangkan dalam konteks Islam ni mereka digalakkan kita usaha, bekerja untuk kita mendapat pendapatan kita. Kemudian yang ketiga, kita dilarang daripada ziarah kubur kerana orang yang ziarah kubur itu akan lalai di sana. Maksud lalai di sini, orang itu mana penziarah itu akan menyedih ataupun mempersedih-sedihkan hati dia. Dia sangat sedih dengan orang yang telah mati tadi. Contohnya anak dia telah mati, kemungkinan besar mungkinlah itu anak yang disayang, itulah anak yang dikasih dan sebagainya. Maka dia akan menangis yang sangat sedih, meratap pilu dan sebagainya, dan mungkin juga akan menarik-narik baju, akan mengoyak-ngoyak baju dan sebagainya. Jadi sebabkan itulah perbuatan ziarah kubur itu adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu telah memperbolehkan ziarah kubur.
setelah adanya larangan sebelum itu, maka Nabi SAW telah mengubah akan pendirian baginda Nabi SAW dengan membolehkan para sahabat sebagai ziarah kubur. Kenapa dibolehkan ziarah kubur? Pertama, kerana untuk tazkiratul maut, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Yang kedua, untuk melembutkan hati kita, disebabkan hati kita yang keras degil dan sebagainya, yang susah untuk mendengar nasihat dan juga pendapat daripada orang lain dan sebagainya, yang kadang-kadang kita merasakan kita ya betul, oleh sebab tak betul. Jadi dengan kita menziarah kubur tadi, insya-Allah kita akan melembutkan hati kita. Kemudian samping itu, kita menitiskan air mata. Menitiskan air mata ini bukan dalam konteks meratap, kerana meratap ini memang ditegah dalam konteks Islam ini. Yang dibolehkan kita hanya menitiskan air mata kerana sedih dan pilu terhadap apa yang telah berlaku. Sebagaimana yang berlaku pada Nabi Muhammad SAW juga lah, di mana Nabi SAW pernah menitiskan air mata di atas kematian anak baginda, itulah Ibrahim. Maka para sahabat bertanyalah kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ini? Kata, apa ini maksudnya air mata tu yang keluar daripada baginda Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW inilah orang kata perasaan kasih sayang yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah di atas kematian seseorang yang mereka cinta dan juga mereka kasih. Baik, kemudian kita lihat satu fasal tentang ziarah kubur, hukum ziarah kubur. Kata Imam Qurtubi, ziaratul kubur li rijal muttafaqun alaihi indal ulama. Ziarah kubur bagi laki-laki ini hukumnya adalah sunnah. Kepada lelaki hukumnya adalah sunnah. Semana kita digalakkan ziarah kubur, terutama sekali kita orang lelaki, indal ulama, di sisi para ulama. Sedangkan orang perempuan mukhtalifun fihi al-nisa. Sedangkan orang perempuan ni khilaf ulama. Khilaf kata Imam Qurtubi. Ada menyatakan boleh, ada menyatakan tidak boleh. Amma adapun orang yang putri-putri ataupun perempuan-perempuan yang remaja, kata Imam Qurtubi, faharamun alaihim al-furush. Haramlah atas mereka itu keluar untuk pergi ziarah kubur. Sedangkan orang yang tua pula, famubahun, diharuskan lahunna, bagi mereka itu untuk ziarah kubur. Dan harus demikian tadi untuk menghimpunkan apabila terasing keluarga daripada golongan lelaki yang ajnabi. Semana kalau dia pergi ziarah kubur tu ada pencampuran di antara lelaki dengan perempuan, maka masa itu hukumnya dah tak boleh dah. Walaupun hukumnya pada asalnya dibolehkan untuk perempuan tua kan, yang tidak ada nafsu dan sebagainya. Tetapi bagi dalam konteks remaja ini, kata Imam Qurtubi, hukumnya adalah haram keluar ataupun pergi menziarah kubur. Sedangkan perempuan-perempuan tua, maka hukumnya harus. Dan harus juga mereka itu keluar apabila tidak ada pencampuran dengan laki-laki yang bukan muhrim. Wala yakhtalifu fihi hadza insyaallah taala. Dan tidak ada khilaf padanya ini perkara ini insyaallah subhanahu wa taala. Baik, kemudian wa ala hadza makna yakunu qawluhu sallallahu alaihi wasallam tazuhul qubur am. Maka di atas perkara ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan ziarah kubur tadi, hukumnya adalah umum, kata. Hukumnya umum, sama ada meliputi lelaki ataupun meliputi perempuan, kalau ikut pada zahir hadislah. Cuma tetapi dia kata apabila dia dapati akan berlaku fitnah pencampuran lelaki dan perempuan, al-ijtima' rijal wal nisa fala yajuz wa la yahillu. Tetapi apabila ditakuti dengan hadirnya perempuan tadi, terutama perempuan-perempuan muda kan, ataupun orang-orang berkanjeng Nabi tadi, bila berkumpul di atas kubur tadi, ditakuti akan terjadinya fitnah pada masa itu, maka hukumnya la yajuz wa la yahillu, maka tak harus dan tak halal lah pada masa itu seorang perempuan itu ziarah perkuburan tadi. Kemudian walaupun gitu tuan, ada juga hukuman berkenaan kubur tadi, walaupun ada hukum yang tekan harus. Tetapi bila adanya pencampuran tadi menyebabkan dosa dan juga maksiat, jadi akan terdapat dua hukum di situ. Dia kata wa yarji'u kullu wahid min ar-rijal wa nisa ma'juran wala mahjuran. Jadi walaupun niat mereka itu pada asalnya niat yang baik, kan?
Kalau contohlah kalau kita berpegang dengan hukum boleh ziarah kubur lah, terutama bagi orang-orang perempuan ni kan. Tetapi apabila sampai ke kubur kan, kemungkinan besar akan berlakunya pencampuran lelaki-lelaki dan perempuan. Jadi pada masa itu kata Imam Qurtubi, dia kata dia akan membawa dua benda. Pertama mahjuran, yang kedua mahjuran. Pertama dia buat dosa dan pahala sekali. Makna dosa pun ada, pahala pun ada. Pahala tu pahala dalam konteks dia boleh ziarah kubur tadi. Kerana dengan ziarah kubur tadi dapat mendekatkan dirinya kepada akhirat dan juga mengingatkan kematian. Tetapi dalam masa sama dia pun buat dosa juga. Kerana kemungkinan besar mungkin pandangan matanya tak dijaga, ataupun mungkin aurat dia tidak dijaga dan sebagainya, maka menyebabkan berlakunya dosa ke situ, ataupun cakap benda-benda yang bukan-bukan, benda-benda yang haram dan sebagainya di atas kubur, maka perkara tadi boleh menyebabkan berlakunya dosa. So maknanya ada dua benda yang orang perempuan akan bawa. Pertama dosa pembawa, pahala pun dapat bawa tuan. Dan kemungkinan lelaki pun akan dapat juga dosa juga. Walaupun hukum asalnya ziarah kubur tu lelaki tu memang sunnah, dibolehkan. Tetapi bila dia sampai atas kubur tu, adanya perempuan-perempuan ajnabi yang boleh menarik perhatian lelaki tadi, maka menyebabkan berlakunya dosa juga lah. Dosa pun akan ada, mana pahala pun dapat, maka dosa pun dapat, kata Imam Qurtubi. Jadi maknanya kita kembali sebenarnya kepada kelakuan kita macam mana, niat kita macam mana, kelakuan kita macam mana, akhlak kita di atas kubur tu macam mana, adab kita macam mana di atas kubur tu. Kalau kita menjaga pandangan mata kita, kan, menjaga kita punya mulut kita, adab kita di atas kubur dan sebagainya, insya-Allah kita akan membawa pulang pahala. Tidak ada dosa yang kita akan bawa balik. Tetapi kalau seandainya kita tidak menjaga perkara-perkara tadi, kan, pahala pun dapat tuan dan dosa pun dapat. Dan kemungkinan besar ditakuti pahala pun habis. Nampak? Takut pahala pun habis disebabkan kita tidak menjaga adab ketika berada di atas kubur. Baik, kemudian dan sungguh telah berpandangan oleh sebahagian daripada ahli ilmu anna la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam zawaratul kubur kana qabla an yara khisa fi ziyadil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang ziarah kubur ini adalah ianya laknat tadi sebelum bahawa dirosahkan daripada ziarah kubur. Maka tak kala dirosahkan untuk ziarah kubur, mana dibolehkan ziarah kubur, kan, maka dibenarkanlah lelaki dan perempuan tadi untuk ziarah kubur. Kerana kalau dilihat pada apa yang saya cakap sebelum ni tadi, bahawa ada beberapa perkara menyebabkan Nabi melarang daripada kita ziarah kubur tadi. Antaranya tadi ialah adanya kesombongan, keampuhan, kemudian minta sesuatu kepada orang yang telah mati, kemudian menyebabkan kata sedih yang melampaui batas, sampai mengoyak-ngoyak baju dan sebagainya, maka terbitnya hukum haram ketika ziarah kubur tadi. Jadi maknanya hukum asalnya itu Nabi memang tak benarkan. Tetapi bila adanya kelonggaran-kelonggaran, benda-benda yang boleh mengingatkan kepada akhirat dan sebagainya, maka perkara tadi dirosahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib annahu kharaja al-maqbarah falamma ashrafa 'alaiha qala ya ahli kubur akhbiruna ankum wa nahbirukum amma khabarun man qablana famalu qad iktasama wan nisa'u qad tazawwajanna wal masakin qad sakanaha qaumun ghairukum. Summa qala amma wallahu law istata'u laqalu ma nara zadan khairan min at-taqwa. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, annahu wa sesungguhnya Ali telah keluar dia kepada kubur. Nabi telah keluar atau pergi ziarah kubur. Manakala apabila Sayyidina Ali dah dekat dengan kubur, maka Sayyidina Ali pun berkata, ya ahli kubur, wahai penghuni kubur, akhbiru ankum aw nukhbiru. Wahai penghuni kubur, adakah kami nak bercakap ataupun kau nak cakap pada kami? Adakah kami nak bercerita ke engkau tentang perkara dunia ini, ataupun kau sendiri nak cerita pada kami? Amma khabarun min qablina, adapun khabar daripada pihak kami ataupun cerita daripada pihak kami, kata Ali,
Famalu qad iktasama, sesungguhnya harta kau telah dibahagi-bagikan. Harta kau telah pun dibahagikan. Kan? Rumah-rumah kau, tanah-tanah kau, kan? Kenderaan-kenderaan, aset-aset kau sebagainya, semua telah pun dibahagi-bahagikan kepada si waris ataupun orang-orang yang masih hidup. Itu pengkhabaran yang pertama yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian awal nisa qad tazawwajunna, perempuan kamu sungguhlah mereka itu telah berkahwin dengan orang lain. Janda-janda kamu, kan? Janda-janda kamu semuanya telah berkahwin, ataupun balu-balu kamu semuanya telah berkahwin dengan orang lain. Tinggallah kamu dalam kubur ini. Wal masakin qad sakanaha qaumun ghairakum, sedangkan rumah-rumah kamu semuanya telah pun ditinggal, telah dihuni oleh orang lain pula. Rumah-rumah kamu telah dihuni oleh orang lain ataupun telah dibeli oleh orang lain yang akhirnya menduduki rumah kamu. Summa qala, kemudian berkata ia, amma wallahu law istata'u laqalu, demi Allah seandainya mereka itu semua orang yang telah mati tadi mampu untuk berkata-kata, nasihat mereka akan berkata, la nara zadan khairan min at-taqwa, tiada kami lihat yang lebih baik selain daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita pengkhabaran yang dibuat oleh Sayyidina Ali apabila dia lalu kepada kubur, kan? Dia tanya kepada ahli kubur itu, wahai ahli kubur, adakah kami nak cerita tentang apa yang berlaku di dunia ini ataupun kau nak cerita? Sudah tentu ahli kubur tak mampu nak cerita. Maka Ali pun ceritalah kepada ahli kubur. Dia kata, harta-harta kamu wahai si mati, harta kamu semua telah pun dibahagi-bagikan kepada orang yang hidup, anak-anak kamu, isteri kamu, kan, saudara mara kamu dan sebagainya. Yang kedua, janda-janda kamu ataupun balu-balu kamu semuanya telah berkahwin. Mereka dah dapat kata pasangan lain dan mereka berkahwin dengan orang lain. Tinggallah kamu dalam kubur ini. Kemudian rumah-rumah kamu pula telah pun diduduki oleh orang lain. Kemungkinan janda kamu dah kahwin dengan lelaki lain, dan lelaki lain tu telah pun menduduki rumah kamu. So tinggallah kamu dalam kubur ini, seorang dia sebagainya. Kemudian Sayyidina Ali dia kata, wallah law istata'u, demi Allah kalau seandainya penghuni kubur itu boleh berkata-kata, boleh bercakap-cakap, laqalu, nasihat mereka akan berkata, la lam nara zadan khairan min at-taqwa, tiada kami lihat melainkan yang lebih baik melainkan semuanya sifat takwa kepada Allah Taala. So maknanya sifat takwa penting kepada diri kita sebelum kita menuju kepada kematian. Kalau kita ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana takwa itu takut pada Allah senantiasa, harta benda dalam dunia ni kita tak akan sibuk nak kerja sana sebagainya. Tak ada kita sibuk nak menghimpun harta sana, harta sini. Kerana banyak di kalangan kita yang sibuk menghimpunkan harta, tiba-tiba maka dia mati ataupun meninggal dunia. Banyak orang di kalangan kita ni nak berkahwin lebih daripada seorang, dua dan sebagainya. Maka akhirnya bila sampai kematian, maka tinggal isteri mereka menjadi janda, dan akhirnya janda tadi sampai habis idahnya maka dipindah ke orang lain, dan akhirnya janda tadi akan berkahwin dengan orang lain pula. Itulah realiti yang berlakulah dalam kehidupan dunia ini, tuan-tuan. Boleh InsyaAllah. Sampai situlah setakat ni pembahasan kita, kerana masa pun dah habis, lebih kurang dalam setengah jam saja. Jadi insyaAllah akan datang kita sambung lagi perkara-perkara yang boleh melembutkan hati, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji'u, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Allahumma salli ala nabiyyina wa yaqina sarika wa man taqabbala salatan kasira wa siyana ya alim nawilana qulubana bi nuri ma tabattaka wa ta'ala ta'alqin. Allahumma fakana bi Allahumma din. Allahumma ja'al hadza jam'an ma'luma wa taqarrabana min baika wa rahmatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum.